Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hari ini kita akan belajar subjek fiqh taharah. Jadi kita akan masuk tajuk yang baru. Sebelum ni kita dah belajar tajuk apa? Kita dah belajar tentang jenis-jenis air. Air mutlak, air musyammas, air mustakmal, air mutanajis. Sekarang kita akan masuk tajuk baru iaitu tajuk najis. Okey. Dalil yang berkaitan dengan tajuk ini, teacher akan baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sadaqallahul azim. Ayat ni bermaksud sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang-orang yang sentiasa menyucikan diri. Okey, jelas dalam ayat ini Allah sangat cintakan orang yang bertaubat. Orang yang bertaubat ni apa? Orang yang apabila dia melakukan dosa, dia meminta ampun daripada Allah. Dia meminta maaf lah, kita dengan manusia kita minta maaf lah, kita buat salah, tapi sesuai dengan Allah kita meminta ampun. Okay, bila kita sebagai hamba, bila kita buat dosa, contohnya kita tidak menutup aurat, contohnya kita minta ampun daripada Allah. Okay, Allah sangat suka kepada hambanya yang Allah sangat suka kepada hambanya yang bertaubat, yang minta ampun ni. Dan Allah juga menyukai orang yang menyucikan diri, orang yang bersih. Orang suka yang membersihkan dirinya. Maksudnya orang yang pembersih lah. Faham? Okey. Jadi, adalah kaitan dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Iaitu tajuk kita ialah najis. Maksudnya Allah, najis tu bersih ataupun kotor? Kotor. Jadi Allah suka tak najis? Tak. Jadi kita perlu jadi orang yang bersih, kita perlu jadi orang yang suci, suka sucikan diri untuk Allah sukakan kita. Faham? Kita perlu jadi orang yang menyucikan diri. Okey. Kita masuk seterusnya. Apa itu najis? Najis ialah benda yang kotor yang menghalang sah solat jika terkena pakaian ataupun tempat solat. Okey, najis ni satu benda yang kotor lah. Najis kan kotor. Dan kalau ada najis dekat kita punya baju, waktu kita solat kita tak sah. Tapi ada je najis dekat tempat sujud kita punya solat tak sah. Ada je najis pada kulit kita, waktu solat maksudnya solat kita tak sah. Ingat, najis apabila waktu kita solat, apabila ada najis pada tempat sujud kita tak sah. Kalau ada pada kulit kita tak sah. Dan kalau ada najis pada pakaian kita pun tidak sah. Jadi kita kena pastikan kita waktu nak semayang tu kita kena jaga, bersih lah. Kita jadi seorang yang bersih. Macam itu. Tak boleh ada najis pada tempat-tempat ni. Okey. Jadi sekarang kita masuk pada pembahagian najis. Jenis-jenis najis. Ada 3 jenis najis. Jadi yang pertama ialah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah. Yang kedua najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Dan yang terakhir najis mughallazah. Najis mughallazah. Najis mukhaffafah ialah najis yang ringan. Najis mutawassitah, wasat. Najis yang sederhana. Najis pertengahan. Dan najis mughallazah iaitu najis yang berat. Kita akan masuk satu persatu najis-najis ini. Okey? Okey, yang pertama kita akan masuk pada najis mukhaffafah. Mukhaffafah iaitu najis yang ringan. Khaffaf maksudnya ringan. Okey, apa itu contoh najisnya ringan? Air kencing kanak-kanak lelaki berumur di bawah 2 tahun dan tidak makan atau minum selain daripada susu ibunya. Maksudnya, air kencing baby. Baby mana? Baby lelaki ke perempuan? Baby lelaki.
Kalau umur dia umur berapa? Kurang daripada 2 tahun. Dan dia tidak makan pun. Dan dia tak minum pun apa-apa kecuali susu ibu dia. Kalau dia dah makan nasi, dah tak boleh. Dia dah makan bubur, dah tak boleh. Kalau dia minum air masak, dah tak boleh. Dia minum hanya susu ibunya. Dan mestilah berumur bawah daripada 2 tahun. Kalau dah 3 tahun, dah tak boleh. Okey, ingat. Najis mukhafafah ialah najis air kencing baby lelaki. Bukan baby perempuan. Bukan baby perempuan. Baby lelaki yang berumur 2 tahun dan ke bawah tidak makan ataupun minum selain daripada susu ibunya. Ingat, najis mukhafafah ni ringan. Ringan ingat, baby. Baby mana? Baby lelaki. Umur berapa? 2 tahun ke bawah. Makan apa? Tak makan melainkan susu ibunya. Okey, kita masuk najis yang seterusnya, iaitu najis mutawassitah. Najis mutawassitah. Najis mutawassitah adalah najis pertengahan, wasat. Najis sederhana lah. Okey, contoh najis sederhana ni, mutawassitah ni adalah darah. Darah kita, darah ayam, darah sebagainya lah. Kecuali darah khinzir ataupun anjing. Yang ni kita kecualikan daripada anjing dan khinzir. Okey, darah, muntah, nanah, najis manusia, bangkai dan sebagainya. Ini semua najis mutawassitah. Ingat, dalam najis mutawassitah ni lah paling banyak. Biasanya najis mutawassitah lah. Ingat, yang kalau mukhafafah baby, kalau mughallazah dengan mughallazah anjing dengan khinzir kan. Okey. Ingat, najis mutawassitah paling banyak. Okey, seterusnya kita masuk najis mughallazah, iaitu najis berat. Najis berat. Okey, najis mughallazah apa? Najis anjing ataupun khinzir serta keturunan dia. Contohlah kacukan khinzir dengan lembu. Tak boleh, keturunan ke apa macam mana pun ada je keturunan dia, keturunan antara dua haiwan ni, maka dia jadi najis mughallazah, najis yang berat. Okey. Termasuklah, bukan setakat sentuh, air liur dia, darah dia pun dikira najis mughallazah. Apa-apa yang berkaitan dengan khinzir ataupun anjing. Okey. Lepas ni kita akan belajar macam mana cara kita untuk menyucikan najis ketiga-tiga najis ini. Setakat itu saja kita nak belajar. Jenis kita nak faham dulu apa jenis najis. Apa jenis najis macam ni, apa dia. Yang tu je dulu. Nanti next class kita akan belajar lebih terperinci macam mana cara-cara untuk menyucikan najis-najis ini. Ketiga-tiga najis ini. Jelas? Okey. Setakat itu saja. Terima kasih kerana mendengar. Boleh buat latihan lepas ni. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.